Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 4 yang Ustazah sayangi. Jadi hari ini Ustazah Huda akan menyambung pelajaran untuk akhlak tahun 4. Sebelum tu Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat lah. Ceria dan bersemangat untuk belajar setiap hari. Okey anak-anak, 4 Ibnu Jauzi. Hari ini kita akan belajar dan sambung pelajaran kita untuk akhlak tahun 4. Hari itu kita dah belajar tentang apa? Kita dah belajar tentang tolong menolong dalam pada perkara kebaikan. Kita tak boleh tolong orang dalam perkara yang tak baik, kan? Okey. Jadi hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua iaitu tanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey. Macam mana kita nak bertanggungjawab ni? Tanggungjawab pun ada adab ke? Ada anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bertanggungjawab. Pelajaran yang kedua. Okey. Jadi anak-anak untuk pelajaran yang kedua ni, banyak yang kita akan pelajari. Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini kan. Banyak kita nak kena pelajari kan. Kita akan dapat apa yang lepas kita belajar nanti. Pertama, menyebut pengertian bertanggungjawab. Kedua, membaca dalil bertanggungjawab. Ketiga, menyenarai bahagian bertanggungjawab. Keempat, menyenaraikan fadilat bertanggungjawab. Dan terakhir, menyenaraikan akibat tidak bertanggungjawab. Banyak yang kita akan pelajari anak-anak. Jadi sebelum tu, tanda tangan sama-sama. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 rabbal alamin. Semoga dengan kita memulakan pelajaran kita, PDPR kita dengan doa, Allah akan memberi kamu kefahaman dalam apa pun yang ustazah kamu ajari sekolah. Okey anak-anak, jadi kita pergi terus kepada pelajaran kita yang pertama iaitu pengertian bertanggungjawab, iaitu ikut Ustazah baca sama-sama. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Lagi sekali, bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Bertanggungjawab adalah kita punya kesanggupan kita, usaha kita kan. Kesanggupan kita, betapa sanggupnya kita untuk memikul dan melakukan sesuatu tugas tu serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Tanggungjawab kita lah. Kita kena buat sesuatu yang Allah dah suruh kepada kita. Kewajipan kita buat sesuatu yang yang telah menjadi kewajipan kita selagi dia tidak bercanggah dengan syarak. Tanggungjawab lah. Contohnya kita kena belajar. Contohnya tanggungjawab kamu sebagai pelajar kena belajar betul-betul. Faham apa yang ustazah ajar. Lepas tu kamu masuk periksa, kamu buat yang terbaik kan. Itu tanggungjawab kita. Sebagai guru sudah kena mengajar. Sebagai pelajar kamu kena belajar bersungguh-sungguh. Jadi kita kena hafal sama-sama. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas. Okay, hafal yang baris atas dulu. Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas bahagian bawah serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada dalil bertanggungjawab yang sebelah bawah tu ya anak-anak, muka surat 6. Okey, tengok buku teks kamu muka surat 6.
Kita kena baca dan fahami kan, cakap macam tu. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada petikan surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Jadinya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ni, segala anggota yang Allah kurniakan kepada kita ni akan ditanya apa yang telah dilakukan. Jadinya sekecil-kecil perkara pun Allah tanya, sebesar-besar perkara pun Allah tanya, apa yang dalam hati kita, yang terlintas di hati kita pun Allah akan tanya. Jadi itu tanggungjawab kita untuk kita gunakan anggota dan kurniaan yang Allah bagi pada kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan agama. Okey? Jadi itulah tanggungjawab kita. Okey? Semuanya akan ditanya dan kita akan tanggung. Allah bagi kita tanggung dan kita kena jawab dekat akhirat. Jadi kita tak bolehlah ambil remeh perkara-perkara macam ni. Seterusnya kita pergi pada bahagian tanggungjawab, bahagian bertanggungjawab. Ada beberapa bahagian bertanggungjawab, iaitu kita akan belajar dulu. Kita akan belajar 4 dulu hari ini. Sebenarnya ada 6, tak silap Ustazah. Kau tengok muka teks kamu kan, ada 6. Tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada ibu bapa, tanggungjawab kepada guru, tanggungjawab kepada negara, tanggungjawab kepada masyarakat. Okey, kita pergi yang pertama. Nombor 1, alif. Tanggungjawab kepada diri sendiri. Apa tanggungjawab kita kepada diri kita? Ada ke? Ada anak-anak. Jadi yang pertama, tanggungjawab kita yang pertama ialah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. First kali kita kena ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah suruh, dan tinggalkan apa yang Allah larang, kan? Seperti apa dekat gambar tu, kita kena solat dan kita kena jauhi rokok. Nombor 2, tanggungjawab untuk diri sendiri. Tanggungjawab kita kepada diri kita adalah tidak mensyirikkan Allah. Kita kena menyembah satu-satunya Tuhan kita, iaitu Allah sahaja. Seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab kepada Allah. Apa tanggungjawab kita kepada Allah? Pertama, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Apa sahaja perkara yang Allah tak suka? Kita dah selama ni kita dah belajar macam-macam perkara yang Allah tak suka, kan? Ada sekecil-kecil perkara Allah tak suka. Syirik tu memanglah. Lepas tu kita kena jaga hubungan kita dengan ibu bapa, sesama manusia, haiwan. Lepas tu kena jauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Maksudnya arak, babi, anjing, semua tu, kan? Perkara-perkara yang Allah tak redha. Kedua, kita kena memantapkan iman kita dalam diri. Mantapkan iman kita dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Mantapkan iman kita. Setiap hari kita kena belajar lagi-lagi dalam agama. Dalam agama ni kita kena top up, belajar. Macam kamu belajar sekarang ni, kan? Kamu sentiasa belajar. Nanti kamu dah habis sekolah, kamu kena belajar lagi. Masuk universiti, belajar lagi. Dah tua pun belajar lagi agama. Semua kita kena sentiasa mantapkan iman kita, sentiasa belajar dan ingatkan diri kita. Bukan apa, memang kita dah tahu. Tapi bila kita belajar ni, macam Ustazah bila Ustazah mengajar, bertambah lagi lah kita punya kefahaman. Bila bertambah kefahaman, bertambahlah iman kita. Dan kita dapatlah melakukan tuntutan rukun Islam, apa sahaja yang Allah suruh dengan sempurna. Okey anak-anak ya, harap kamu semua boleh faham. Ni untuk muka surat 7. Ada 2 tanggungjawab, iaitu tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada Allah. Seterusnya,
Ustaz akan ajak kamu zakan terang untuk Jim dan Dal. Yang ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Apa tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita? Yang pertama, mendoakan mendoakan kesejahteraan. Kesejahteraan kedua-dua ibu bapa kita. Mendoakan betul lah. Kesejahteraan, maksudnya kesihatan, kebaikan untuk ibu bapa kita. First sekali kita kena, sebagai anak, kita kena doakan mereka. Kedua, kita bercakap dengan lemah lembut. Jangan cakap kasar-kasar dengan mak ayah kita. Nombor 3, taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Kita kena dengar cakap mak ayah kita selagi tidak bercanggah dengan syarak. Buat apa yang mak ayah kita suruh. Tolonglah mereka selagi mereka masih ada kan. Balaslah jasa mereka sebab mereka dah telah membesarkan kita. Kita kena mendoakan, bercakap dengan lemah lembut dan taat berbakti kepada mereka. Okay, anak-anak. Kalau kita jaga redha mak ayah kita sentiasa buat baik pada mereka, diorang redha dengan apa yang kita buat, insya-Allah Allah redha dan kita mudah untuk berjaya dan hidup tenang dekat dunia ni. Okey. Seterusnya, Dal, tanggungjawab kepada guru. Apa tanggungjawab kamu kepada guru-guru kamu? Guru-guru sekolah kebangsaan, guru-guru sekolah agama. Nanti dah ada guru-guru dah masuk sekolah menengah, guru-guru sekolah menengah kan. Setiap guru yang kamu ada, apa tanggungjawab kamu kepada guru kamu? Pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Kena tumpukan perhatian lah. Tak boleh bersembang-sembang. Waktu ustaz kamu, cikgu matematik kamu, sains kamu tengah mengajar. Tak kisah dia mengajar secara online ke, voice note ke, Google Meet ke, kamu kena tumpukan perhatian. Dalam kelas apatah lagi kan. Nombor 2, bila kita dah tumpukan perhatian, bila kamu dah tumpukan perhatian, kedua, kamu kena mematuhi segala yang diajar oleh guru. Kita kena ikutlah dan patuh apa yang guru kamu ajar. Dan yang ketiga, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru kamu. Kita kena hormat cikgu kita. Bila jumpa, tunduk, bagi salam, hormat dia. Bila guru memerlukan bantuan, tolong dia. Kan? Dan mendoakan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan, kesihatan guru-guru kamu. Kalau tak ada guru, macam mana kamu nak belajar? Kan? Jadinya, guru-guru pun dah melaksanakan tanggungjawab untuk mengajar kamu. Jadi kamu pun kena melaksanakan tanggungjawab sebagai pelajar untuk menumpukan perhatian, mematuhi segala apa yang cikgu ajar, menghormati dan mendoakan kesihatan, kesejahteraan guru-guru kamu. Okey anak-anak, jadi itu sahaja untuk pembelajaran akhlak tajuk yang kedua, bertanggungjawab. Ini part 1. Nanti next class Ustaz akan ajar lagi. Kita habiskan bahagian tanggungjawab, iaitu bahagian, kita ada lagi bahagian tanggungjawab kepada masyarakat, kepada negara. Apa fadilat yang kita akan dapat kalau kita bertanggungjawab dan akibat yang kita akan dapat dalam bertanggungjawab. Okey anak-anak, semoga Allah kurniakan kamu kefahaman dalam apa pun jua yang guru-guru kamu ajar. Ya, kamu kena ulang kaji, kena tengok video sampai habis. Apa yang guru hantar dalam grup kamu kena buat. Okey? InsyaAllah kalau kamu ikut semua tu, kamu boleh berjaya seperti biasa. Walaupun kita PKP, lepas tu PKP sekolah, tak apa. Okey, sabar. Dan kita buat yang terbaik untuk kecemerlangan diri kita pada masa hadapan. Okey anak-anak, kita akan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya untuk pelajaran yang kedua, tanggungjawab part 2. Itu saja pada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.